Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bertemu kita sekali lagi pada hari ini untuk subjek sains tingkatan 5. Baik, minggu lepas saya dah terangkan tentang bab 1 berkenaan dengan mikroorganisma. Apa yang kita dah belajar pada minggu lepas adalah tentang flora normal, jenis-jenis flora normal dan juga fungsi dia. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa flora normal adalah sejenis bakteria baiklah, okey, yang berguna kepada mungkin badan kita. Okey, baik. Jadi pada hari ini saya nak sambung di bawah topik yang sama, mikroorganisma bab 1 pada subtopik dunia mikroorganisma lah. Apa yang kita akan lihat di sini adalah, okey, saya klik di sini. Ya, kita akan belajar, kita akan sambung berkenaan dengan pengelasan mikroorganisma. Okey, mikroorganisma lazimnya dikelaskan kepada 5 kumpulan seperti rajah 1.2 ni lah. Okey, terdapat 5 jenis mikroorganisma, okey, iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, jadi ingat mikroorganisma adalah organisma yang seni. Mikro, ingat mikro tu seni. Okey. Jadi kita akan lihat ciri bagi fungi. Saya klik dekat sini. Okey. Ciri-ciri fungi terbagi ataupun kita boleh lihat dari segi saiz. Okey, kalau awak tengok dekat dalam buku teks tu dia tulis saiz dekat sini. Saiz, kita akan lihat bentuk, kita akan lihat nutrisi dia iaitu makanan dia. Kita juga akan lihat habitat, tempat tinggal dia bagi fungi dan cara pembiakan bagi fungi. Baik, kita lihat dulu saiz. Saya klik dekat sini. Okey. Fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga fungi mikroskopik seperti yeast muko yang berukuran 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti muko lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Okey, jadi fungi ini ada 2 jenis saiz dia, iaitu makroskopik. Makroskopik ni, makroskopik. Makro maksudnya besar lah, organisma yang besar lah. Jadi kita boleh lihat dengan mata kasar kita, seperti cendawan. Okey, dan satu lagi adalah fungi mikroskopik. Okey, mikro ni maksudnya apa? Seni lah, seni. Okey, seperti yeast. Ni bentuk yeast di bawah mikroskop elektron. Kan? Okey. Baik, dan satu lagi muko. Muko ni juga adalah mikroskopik, iaitu seni, tetapi disebabkan dia hidup secara berkoloni atau berkumpulan, kita dapat lihat dia dengan mata kasar. Okey. Jadi itu saiz bagi fungi. Okey. Okey, next. Seterusnya kita akan lihat bentuk bagi fungi. Okey, saya minta maaf, dia punya audio dia kurang jelas. Sebab apa? Saya ada masalah mic kat sini. Okey, nanti saya akan tambah baiklah. Okey, baik. Kita tengok fungsi bentuk bagi fungi. Okey. Fungi unisel seperti yeast berbentuk spera kecil, seperti rajah 1.3. Okey, fungi multisel seperti muko lazimnya terdiri daripada sporanium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk berbenang. Okey, kat sini awak tengok fungi unisel. Fungi unisel ni adalah fungi yang hanya satu sel dia boleh hidup. Dengan satu sel ni dia boleh menjalankan proses respirasi, cari makanan dan dia boleh hidup dengan satu sel. Manakala fungi multisel ni dia ada lebih daripada satu sel. Ni muka ni kan lebih daripada satu sel. Okey. Itulah perbezaan dia. 2 bentuk fungi. Baik, next. Kita akan lihat nutrisi. Apa yang dimakan? Okey. Mengapakah sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Dia bukan pokok. Ya ke bukan pokok? Sebab sesetengah fungi merupakan saprofit yang memperoleh nutrien ataupun makanan daripada organisma yang telah mati dan reput, manakala setengah fungi lagi adalah parasit yang memperoleh makanan daripada perumahnya. Ada 2 jenis.
saprofit, parasit. Yang ni adalah contoh saprofit. Awak tengok cendawan ni. Cendawan ni dia bukan macam tumbuhan biasa. Kalau tumbuhan biasa, dia menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Tetapi cendawan tidak melakukan fotosintesis. Dia tidak boleh menghasilkan makanannya sendiri. Jadi macam mana dia nak hidup? Dia perlukan makanan. Jadi dia akan ambil nutrien daripada organisma yang telah mati. Contohnya macam dalam gambar ni, awak tengok pokok ni dah mati. Jadi cendawan akan serap nutrien daripada pokok tersebut. Jadi ini kita panggil saprofit, yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati. Satu lagi, yang ini adalah saprofit, yang ini adalah parasit, di mana dia memperoleh nutrien daripada perumahnya. Maksudnya dia memperoleh makanan daripada organisma yang masih hidup. Ini kita panggil parasit. Kan? Dia tengok kaki tu dia macam lembab ataupun luka. Jadi dekat situ fungi boleh hidup, kan? Sama seperti kutu pun dia hidup di atas kepala manusia. Dia buat apa? Dia mendapatkan makanan dengan menghisap darah. Jadi kutu tu dipanggil parasit. Tapi kutu bukan mikroorganisma. Okey? Okey, baik. Okey, kita tengok pula habitat. Habitat iaitu tempat tinggal bagi fungi. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubung kaitkan dengan nutrisi mikroorganisma tersebut. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, seperti tinja, kulit haiwan dan makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembab. Jadi itu tempat dia. Tempat yang lembab, tempat yang gelap, tempat yang banyak makanan, tempat yang mana dia boleh mendapatkan makanan, di situlah tempat dia. Di situlah habitatnya. Okey, baik, itu adalah ciri-ciri bagi fungi, kita dah lihat dah. Okey, next kita akan lihat pula ciri-ciri bagi alga. Okey, saya klik dekat sini. Okey, kita juga akan lihat dari segi saiz, bagaimanakah saiz dia, bentuk, nutrisi, habitat dan juga cara pembiakan dia. Okey, baik. Kita akan lihat kat sini. Saya klik dekat saiz dahulu. Okey. Saiz bagi alga. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga alga makroskopik seperti Chlamydomonas species, SP ni spesies, dan Spirogyra species yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey, kalau awak ingat tadi yang fungi tu, kalau yang kecil tu ukuran dia lebih kurang berapa? 10 mikrometer hingga 200,5 mikrometer, tak silap saya lah, kan? Okey, tapi alga ni dia lebih halus. Alga yang mikroskopik ni dia lebih halus, iaitu ukuran di antara 1 mikrometer. U ni maksudnya mikro, kan? Kalau awak ingat lagi lah, belajar masa form 1, okey, U ni adalah mikrometer, kecil sangat. Okey, sehingga beberapa ratus mikrometer. Okey, kat sini awak tengok alga laut. Alga laut ni adalah jenis makrometer yang kita dapat lihat dengan mata kasar. Yang ni adalah jenis mikrometer, mikroskopik. Okey, baik, next kita lihat pula kepada bentuk dia. Bentuk bagi alga. Alga unisel seperti Chlamydomonas species dan alga multisel seperti Spirogyra species mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, dia ada klorofil. Chlamydomonas species, tengok bentuk dia. Okey, dia ada kloroplas kat sini yang mengandungi klorofil. Okey, Spirogyra pun sama juga, dia ada kloroplas. Okey, apa fungsi dia? Apa fungsi dia ni, kloroplas ni? Okey, fungsi dia adalah untuk menyerap cahaya matahari supaya boleh melakukan proses fotosintesis. Apa pula proses fotosintesis tersebut? Awak dah belajar. Proses tersebut membolehkan makanan dia dapat dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Okey, dia boleh buat makanan dia sendiri, kan? Okey, kita tengok next. Kita tengok.
kita tengok nutrisi. Ni makanan bagi alga. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma yang lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ni nampak? Awak tengok ni, proses fotosintesis, okey, di mana hanya terdapat pada tumbuhan yang berwarna hijau saja. Sebab apa? Dia ada klorofil. Jadi klorofil ni lah dia akan boleh menyerap tenaga cahaya matahari. Dia serap tenaga cahaya matahari, dia serap karbon dioksida dan dia serap air melalui akar. Lepas tu dia proses, hasilnya adalah makanan. Karbohidrat ni. Makanan terhasil kat daun. Lepas tu dia akan hantar makanan tadi ke seluruh bahagian tubuh badan pokok tersebut. Dia akan hantar ke batang, ke buah, ke mana lagi? Ke akar dia akan hantar. Okey, jadi makanan dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dan juga ada hasil sampingan, iaitu dipanggil sampah. Sampahnya adalah oksigen. Dia buang sampah ni, kita pula yang kutip sampah ni. Jadi kita kena bersyukur sebab apa? Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita. Okey, baik. Tengok pula habitat, tempat tinggal bagi alga. Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Sebab apa? Dia nak serap, dia nak buat proses fotosintesis. Okey, habis. Kita tengok seterusnya, kita tengok cara pembiakan dia. Kita pergi kepada cara pembiakan, bagaimana dia membiak. Alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan dua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, kita tengok kat sini ni pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni awak dah belajar dah masa di tingkatan 3. Di mana awak tengok dekat sini, daripada satu sel, pembiakan aseks ni adalah pembiakan yang tidak memerlukan percantuman dua jenis gamet. Dia tak memerlukan jantan, dia tidak memerlukan betina. Dia seorang-seorang je. Daripada seko ni dia melakukan proses mitosis. Dia membahagi sel. Dia bahagi sel. Daripada satu dia bahagi. Tengok, dia bahagi, nampak? Dia bahagi. Seterusnya dia akan menjadi sel anak yang 4 ni. Daripada satu dia membahagi menjadi 4. Nampak? Dia tidak memerlukan gamet jantan ataupun betina. Dia seorang-seorang je, dia boleh membiak. Jadi ini kita panggil pembiakan aseks. Manakala satu lagi jenis pembiakan adalah pembiakan seks, di mana dia memerlukan satu gamet betina dan satu gamet jantan. Gamet ini akan bercantum yang dinamakan proses konjugasi. Kalau manusia, kalau sperma bergabung dengan ovum dipanggil proses persenyawaan. Tapi kalau yang dalam situasi ni, kes ni dipanggil konjugasi. Betina dengan jantan dia bercantum. Lepas itu dia akan menghasilkan satu sel baby yang dipanggil zygote. Lepas itu dia membahagi melalui proses meiosis dan seterusnya sel anak yang 4 ni dia akan dapat dihasilkan, iaitu sel-sel baru. Jadi pembiakan ini dipanggil pembiakan seks. Nampak tak beza dia? Pembiakan aseks tidak memerlukan gamet jantan atau betina, manakala pembiakan seks memerlukan percantuman seks gamet betina dan juga gamet jantan. Baik, next kita akan lihat. Habis ciri-ciri bagi alga kita dah tengok dah. Sekarang kita tengok kepada ciri-ciri protozoa. Kita akan lihat pada saiz dia dulu. Tengok saiz. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 200 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah sahaja. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni, iaitu berkumpulan. Nampak? Jadi protozoa ni lebih halus, 5 mikrometer sehingga 200 mikrometer. Bentuk protozoa mempunyai berbagai bentuk. Perhatikan struktur dalam Paramecium species. Ni Paramecium.
dan ameba spesies. Yang ni ameba. Okey. Paramecium spesies berbentuk seperti bentuk selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Ini struktur-struktur dia. Nampak? Ni. Manakala ameba pula tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang ni ameba bentuk dia tak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Okey, tengok. Nampak berubah. Tapi kalau macam paramecium bentuk dia tetap je. Okey. Bentuknya berubah-ubah secara bergerak. Ameba spesies mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan membran sel. Ni kita okey, kita tengok kepada cara ni, tengok kepada nutrisi makanan, apa yang dimakan, kan? Bagaimana dia makan? Okey, protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis. Ada protozoa yang boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti Euglena species. Dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium species, ameba species. Okey, manakala ameba species mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Ameba species menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Awak tengok ni ameba ni. Ameba ni dia mendapatkan makanan dengan cara fagositosis. Ni proses dia. Tengok, katakanlah ada satu makanan dekat sini yang kecil ni, okey. Jadi dia punya sitoplasma dia akan bergerak mengepung. Nampak? Ameba spesies mengepung makanan dengan sitoplasmanya. Dia kepung. Proses pengepuman ini dipanggil pseudopodium. Dia menggunakan sitoplasma dia tu. Okey, lepas itu vakuol makanan terbentuk. Jadi makanan tadi dia akan kepung kat sini menjadi vakuol makanan. Nampak? Okey, macam sel lah, ada vakuol, ada membran, ada nukleus, ada sitoplasma dan seterusnya. Apa jadi kat makanan ni? Makanan tadi dicernakan dan nutrien dapat diserap. Tengok, makanan tadi dicerna, dihancur-hancurkan supaya lebih halus, lebih senang untuk diserap. Nampak? Okey, cuba tengok dalam gambar ni, klip ni. Tengok tu. Tengok makanan yang dah dikepung tadi, tengok apa jadi. Dia proses. Nampak ni, makanan, ada dua makanan ni dikepung. Dia kepung menggunakan sitoplasma dia, kaki palsu dia yang dipanggil pseudopodium. Ni. Nampak makanan tadi akan dihancurkan. Okey. Lepas dah hancur dia akan serap. Jadi proses semua ini dipanggil proses fagositosis. Fagositosis. Okey. Baik, next. Kita akan lihat kepada cara pembiakan dia. Okey. Okey. Belahan dia dua. Okey. Baik, saya terangkan dekat sini lah. Sebab apa? Mungkin tulisan ni agak kecil. Kat sini pun saya kurang jelas. Okey, baik. Pada misi. Okey. Protozoa juga melakukan proses pembiakan secara aseks dan juga secara seks. Dua jenis ni. Okey. Secara aseks dipanggil sebagai belahan dua-dua. Ni tengok ni paramecium. Daripada satu sel dewasa dia akan melakukan proses mitosis, membahagi menjadi dua sel baru. Nampak? Daripada satu jadi dua. Nampak? Ini adalah proses pembiakan aseks. Nampak? Tak perlukan gamet betina ataupun gamet jantan. Dia seorang-seorang je dia boleh membiak. Okey, sama juga untuk ameba. Ameba daripada satu sel dewasa dia melakukan pembiakan aseks. Nampak, daripada satu menjadi dua sel anak. Okey, ini proses kita panggil pembiakan aseks. Okey, manakala satu lagi, okey, paramecium juga boleh melakukan proses pembiakan seks, di mana dia memerlukan gamet betina bercantum dengan gamet jantan. Nampak jantum kat sini. Pencantuman ini dipanggil apa tadi? Konjugasi. Ada kat sini. Konjugasi. Ingat, konjugasi. Okey. Bila cantum, tengok. Anak yang dihasilkan adalah sebanyak 1, 2, 3, 4.
4 sel anak yang baru. Jadi pembiakan ini dipanggil pembiakan seks. Okey, habitat ataupun tempat tinggal. Habitat paramecium spesies ialah di air tawar, manakala habitat amoeba spesies pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Dia juga boleh hidup dekat organisma yang lain. Okey, habis ciri-ciri protozoa. Kita tengok pula ciri-ciri bagi bakteria. Okey, next, mikroorganisma bakteria. Saya klik dekat sini. Kita juga akan lihat saiz. Kita tengok saiz dulu. Okey, bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikro. Lagi kecil. Bakteria lagi kecil daripada protozoa, lagi kecil daripada alga, lagi kecil daripada fungi. Okey, saiz dia adalah antara 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Okey, bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Kuasa tinggi. Kalau protozoa tadi menggunakan mikroskop kuasa rendah, cahaya kuasa rendah. Ini kuasa tinggi. Okey, kita tengok pula kepada bentuk. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria tersebut, iaitu sfera, kokus. Okey, sfera. Kokus ni dalam bentuk scientific terms. Dalam bentuk scientific terms, dalam bahasa mudah kita panggil sfera. Okey, bentuk yang lain adalah bentuk pilin. Dalam scientific terms kita panggil spirillum. Okey, ataupun pilin. Bentuk yang ketiga adalah bentuk rod. Dalam scientific terms kita panggil bacillus. Dan bentuk yang keempat adalah bentuk koma. Dalam scientific terms kita panggil vibrio. Ni gambar lajah seperti inilah, awak dapat lihat. Ni bentuk sfera ataupun dalam scientific term kokus. Contoh bakteria dia adalah Streptococcus species. Ni bakteria dia, bentuk sfera. Okey, dalam bentuk apa ni, spilin, ataupun dalam scientific terms kita panggil spirillum. Contoh bakteria dia adalah Treponema pallidum. Ni bentuk dia. Okey, bentuk pilin. Dan seterusnya bentuk bacillus. Okey, ataupun bentuk apa ni? Bentuk root. Dalam bentuk root. Root. Scientific terms kita panggil bacillus. Contoh bakteria dia adalah Bacillus anthracis. Dan last sekali bentuk koma, ataupun dalam scientific terms kita panggil vibrio. Contoh bakteria dia adalah Vibrio chlororea. Nampak? Ni ada 3 jenis bentuk ni. Okey, ada yang ni saya tak tahu bentuk apa. Ini tak tahu. Okey, next kita tengok pada struktur asas. Struktur asas bagi bakteria. Okey, ni perhatikan struktur asas bakteria seperti Rajah 1.14. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria tersebut. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa, tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili, yang membolehkan bakteria tersebut melekat pada permukaan tertentu. Namun, sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Macam sperma lah, sperma kan ada ekor. Fungsi dia adalah untuk pergerakan sperma tersebut. Ni struktur asas. Okey, baik. Tengok pula pada nutrisi makanan bagi bakteria. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sesetengah bakteria bersifat parasit yang mendapatkan makanan daripada perumahnya. Terdapat juga bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, next kita tengok pula kepada habitat dia tu. Bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Maksudnya bakteria ni ada di mana-mana saja. Kan? Okey.
Okey, itulah habitatnya. Jadi kita kena sentiasa hati-hati, bersihkan diri lah. Okey, tapi ada bakteria baik, ada bakteria jahat, betul tak? Kita dah belajar lah minggu lepas. Flora normal adalah suatu jenis bakteria baik, kan? Okey, baik, kita tengok cara pembiakan dia. Cara pembiakan bagi bakteria. Bakteria membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dua. Sama juga macam tadilah kita belajar tadi. Fungi apa lagi? Protozoa, alga juga melakukan belahan dua. Dia membiak secara aseks. Maksudnya daripada sel induk yang satu je, sama ada jantan sama ada betina, satu je, dia akan membahagi bahan genetik. Nampak dia bahagi. Mana bahan genetik? Bahan genetik daripada parent lah, daripada mak atau ayah dia. Dia bahagi menjadi dua. Jadi anak dia dua ni ada sifat masing-masing lah. Jadi daripada satu sel membahagi menjadi dua sel. Pembiakan ini dipanggil pembiakan aseks. Okey. Dan satu lagi jenis pembiakan adalah pembiakan seks. Bakteria juga melakukan pembiakan seks, di mana dua sel gamet, iaitu satu sel gamet betina bercantum dengan satu sel gamet jantan. Okey, dia cantum jantan tu, dia akan menghasilkan sel anak yang baru. Sepatutnya kat sini ada 4 sekurang-kurangnya. Ada 1, 2, 3, 4 sel anak. Tapi mungkin ada typo ataupun masalah gambar rajah kat sini. Okey, daripada buku teks ni saya ambil. Okey, sepatutnya ada 4. Jadi bakteria juga melakukan pembiakan seks, di mana gamet betina bercantum dengan gamet jantan menghasilkan anak yang baru. Okey, proses ini dipanggil proses konjugasi. Okey, habis. Next, kita tengok kepada ciri istimewa. Ciri istimewa bagi bakteria. Saya klik kat sini. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora seperti rajah supaya dapat bertahan dalam persekitaran ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria yang baru. Okey, dia kata ada dekat bakteria ni ada satu struktur dipanggil endospora. Dia melindungi sel bakteria tersebut. Dia sangat keras. Jadi bila tiba waktunya sesuai untuk pertumbuhan, dia akan pecah. Endospora ni akan pecah. Okey, untuk pertumbuhan. Okey, itulah maksudnya. Okey, next. Habis ciri bakteria, kita akan pergi pula kepada ciri virus. Saya klik kat sini. Pun sama juga, kita akan lihat mula-mula berkaitan dengan saiz dia. Saiz virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni. Paling kecil, dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Paling kecil ni, yang paling halus lah. Okey, paling besar pun 0.5 mikrometer. Memang kecil betul ni. Okey, virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Nampak ni contoh mikroskop elektron besar ni. Ni bukan mikroskop biasa ni. Okey, mikroskop elektron. Okey, kalau awak nak tahu, virus corona adalah paling kecil. Kalau kat sini kan 0.5 ni paling besar ni, 0.5 mikrometer. Virus corona dia paling kecil dekat julat ni. Okey. Baik, bentuk. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti spera, helix, polyhedral dan kompleks. Tengok dekat sini bentuk dia. Bentuk spera ada bentuk bulat, ada bentuk helix, ada bentuk polyhedral, yang bentuk-bentuk dia, dan bentuk kompleks. Bentuk kompleks dia gabungan antara polyhedral ni dekat kepala, nampak bentuk diamond tu, polyhedral, dan juga bentuk dekat leher dia ni. Ni bentuk helix, dia gabungan antara polyhedral dan helix. Jadilah bentuk kompleks. Okey. Baik, kita tengok next. Kita tengok kita tengok apa ni? Ciri khas. Ciri khas bagi virus. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah.
kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey, kita tengok kat sini. Ini penerangan dia. Ini video dia. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, bagaimana virus membiak? Awak tengok virus yang satu ni, dia terbang daripada mana entah. Dia terbang, dihinggap dekat bakteria. Dia hinggap kat bakteria. Okey, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Nampak dia lekat. Nombor 2 apa jadi? Virus menyuntik bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Nampak dia suntik. Ini adalah DNA bakteria. Ini adalah DNA virus. Nampak? Lepas tu apa jadi? Bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Jadi apa tu, genetik virus ni dia akan ambil alih genetik bakteria. Dia akan kawal keseluruhan bakteria tersebut. Dia akan ambil alih. Okey. Lepas tu apa jadi? Bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Jadi sel daripada satu sel virus tadi, dia sekarang ni dah jadi 4. Lepas tu apa jadi? Apa jadi kat dia? Virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Nampak? Dia pecah, bakteria dia mati. Okey, virus baru yang banyak tu akan keluar, akan serang bakteria yang lain. Sebab apa dia serang? Dia nak membiak. Nampak? Okey, awak boleh tengok kat sini video ni. Boleh tengok kat sini. Nampak tu dia suntik, dia masukkan genetik apa semua. Lepas tu nampak lahirlah bakteria yang baru. Bakteria pula ni, virus. Lepas tu bakteria tadi akan habis, mati, hancur, pecah. Lepas tu virus baru akan menyerang bakteria yang lain untuk pembiakan. Nampak? Okey, habis. Next. Habis ciri virus kita dah tengok. Jadi kita dah tengok ciri-ciri bagi mikroorganisma. Okey, kita dah tengok fungi, kita dah tengok alga, kita dah tengok protozoa, bakteria dan juga virus. Kita dah tengok semua. Okey, next sekarang ni dah nak habis ni. Okey, next. Okey, sikit lagi. Kita akan tengok pula kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Ni ada berapa faktor ni? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya klik dulu kat sini. Faktor kelembapan. Okey. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Mikroorganisma suka tempat yang lembap. Okey. Dia boleh hidup dengan aman, dia boleh membiak dengan cepat. Okey. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Kalau kering, dia tak aktif lah, dia tak suka. Mungkin dia boleh mati. Okey. Baik. Kita tengok pula faktor cahaya. Saya klik kat sini. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Dia boleh buat makanan dia sendiri. Sebab apa? Ada klorofil. Dia boleh serap cahaya matahari. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Okey. Pendedahan kepada cahaya ultraviolet dapat membunuh mikroorganisma. Cahaya kalau terang sangat pun tak baguslah untuk mikroorganisma. Dia boleh mati. Tapi baguslah, kan? Okey. Faktor seterusnya, suhu. Faktor suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum. Optimum ni maksudnya sesuai, paling bagus, paling terbaik bagi pertumbuhan mikroorganisma. Dia suka suhu ni. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab itulah kalau kita makan tak habis, kan, kita akan letak dalam peti air supaya kita boleh guna balik makanan tersebut. Kita boleh makan lagi. Kalau kita letak makanan tersebut, kita biar kat atas meja, makanan tersebut boleh rosak dengan cepat. Sebab apa? Siapa yang rosakkan? Mikroorganisma. Kalau kita letak kat atas ais, dia boleh tahan lama, kan? Okey. Keadaan suhu terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Suhu tinggi pun mikroorganisma boleh mati. Okey. Baik. Faktor seterusnya adalah faktor nilai pH. Okey, kat sini ada animasi sikit. Nilai pH 7 atau pH neutral merupakan nilai pH optimum paling bagus bagi pertumbuhan mikroorganisma.
Okey. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran sedikit berasid atau berakali. Okey, kebanyakan mikroorganisma, okey, dia dapat hidup dengan baik. Okey, di pH neutral ni 7 ni. Okey, awak dah belajar nilai pH. Okey, nilai pH adalah daripada 1 atas ni paling asid. Okey, lepas tu asid kurang. Okey, lepas tu lemah. Semakin lemah sampailah dia jadi neutral. Lepas tu semakin bawah dia akan jadi akali. Dia akan tukar sifat menjadi akali. Lepas tu akali kuat sikit, akali kuat lagi dan akali paling kuat. Ni pH 14. Jadi mikroorganisma dia suka pada pH neutral nombor 7. Okey. Okey. pH yang dalam keadaan asid dia tak suka. Juga dalam keadaan akali pun dia tak suka. Okey, bila dia tak suka, dia mungkin tak dapat hidup dengan baik, juga boleh menyebabkan dia mati. Itulah maksud dia. Okey. Dan last sekali kita tengok faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu faktor apa ni? Cuba klik tengok. Faktor nutrien, faktor makanan. Okey. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Dia cukup makan. Jadi dia bolehlah hidup dengan bagus. Dia boleh membiak dengan cepat. Nampak ni? Okey. Namun demikian, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor seperti kelembapan, faktor cahaya, faktor suhu dan nilai pH adalah terhad. Kalau faktor lain ni tak bagus, tak cukup, walaupun faktor makan dia cukup, okey, dia tidak akan dapat hidup ataupun membiak dengan baik. Itulah maksud dia. Itu maksud dia. Okey, habis. Sekarang kita tengok next. Kesimpulan. Kita dah sampai pada kesimpulan. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah jenis mikroorganisma, iaitu fungi. Kita tengok, lepas tu kita tengok alga, kita tengok protozoa, bakteria, virus kan. Kita belajar ada 5 ni. Dan kita juga lihat kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu faktor kelembapan, faktor cahaya, faktor suhu, faktor nilai pH dan faktor makanan, nutrien. Itulah kesimpulan untuk hari ini. Okey, macam biasalah. Okey, lepas belajar kita kena buat latihan ni. Okey, ni latihan yang awak kena buat. Saya nak awak buat dalam buku latihan awak lah. Okey, tajuk dekat indeks awak tulis praktis formatif 1.1. Okey, tarikh hari ni. Okey, dah siap nanti. Macam biasa saya nak awak hantar bukti dia dekat saya punya itulah. Kan? Hantar kat saya. Okey. Dan kepada sesiapa yang rasa nak tengok balik apa yang saya ajar ni, awak boleh pergi kepada channel Cikgu Taufik channel. Awak boleh tengok kat situ. Saya akan upload video ni ke dalam channel saya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Itu saja. Semoga berjumpa lagi